Assalamualaikum sahabat-sahabat sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan di pagi Jumaat yang barakah ini kita diberikan Allah Ta'ala rezeki untuk memperbanyak-banyakkan berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, kita berada di Jumaat pada bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, salah satu bulan haram di mana ketika kita membuat banyak kebaikan, maka berlipat gandalah pahala yang Allah Ta'ala berikan. Dan juga perlu berhati-hati jika kita bermaksiat, maka balasan maksiatnya juga amatlah besar. Na'udzubillahi min zalik. Khair. Alhamdulillah, saya berada di kawasan Setapak Jaya, yang mana kawasan saya hari ini insya-Allah tamat PKPD. Alhamdulillah. Baik, insya-Allah saya nak bercerita sedikit tentang persoalan yang berlaku, yang ditanyakan juga kepada saya tentang di musim PKP ni ramai yang bunuh diri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi zuriat keturunan kita semua daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diredai Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Punca bunuh diri ni sebenarnya satu benda abstrak, kita tak tahu. Sebab yang tahu individu yang bunuh diri tu. Kita mungkin boleh mengagak, assume dia bunuh diri sebab tekanan hidup, sebab dadah, sebab semuanya kita akan assume perkara yang negatif. Cuma ada satu perkara yang kadang-kadang kita terlupa. Manusia ni kadang dia suka bermain dengan illusion, dia panggil apa, halusinasi, macam tu lah. Kalau saya salah nanti betulkan lah, insya-Allah. Kadang-kadang dia suka bercakap dengan diri dia sendiri. Akhirnya dia akan berbual dengan satu makhluk yang bukan makhluk makhluk yang bertentangan dengan syarak syaitan dan sebagainya. Maka itu antara salah satu faktor. Ini saya bercerita pengalaman saya bercakap dengan orang yang pernah nak bunuh diri, dan pengalaman saya waktu bertugas di hospital dulu. Kita terlibat dengan ward psikiatrik. Kita tengok macam mana pesakit psikiatrik sebenarnya. Tekanan hidup sebenarnya sedikit. Punca bunuh diri tekanan hidup tu sedikit. Hari ini orang ada berhutang dengan alung, dan inilah semua kadang-kadang ini antara faktor yang boleh menyebabkan dia bunuh diri. Kalau dia berhutang dengan kawan mungkin tak bunuh diri, tapi bila dia berhutang dengan alung, dia akan jadi bunuh diri sebab ketakutan. Dan orang bunuh diri ni, kita jangan ingat bunuh diri ni dia boleh terjunnya, tak. Bunuh diri ni dia ada satu time frame yang mana dia akan hilang kewarasan dia seketika. Waktu tu dia akan terjun. Contohlah, berdiri, jangan buatlah contoh ni di hujung balkoni rumah tu. Waktu dia berdiri tu dia nampak benda tu tinggi, dia gayat lagi. Bila hilang kewarasan dia tu, nanti dia akan terjun. Dan inilah kadang-kadang pihak-pihak frontliner kita, bomber, polis, mereka hebat. Mereka tahu macam mana nak tackle orang ni. Sebab kita tak boleh cakap dengan dia banyak-banyak waktu tu, dia tak mau dengar. Bila kita cakap, dia stres, dia terus akan buat. Waktu tu dia terus akan buat. Begitu juga orang yang suka lukakan diri sendiri. Orang yang suka lukakan diri dia sendiri, orang yang buat tattoo. Kita tanya dua-dua ni, sakit tak waktu dia buat tu? Sakit. Tetapi orang yang buat tattoo ni, dia sedar itu sakit. Tapi dia boleh terima. Tapi agama kita Islam melarang untuk kita bertatu. Yang mana dah buat, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan hukum di atas kejahilan kita. Tapi bila kita dah tahu, maka hukum dia berdosa besar kita melakukan. Khair. Jadi bila orang yang luka, macam kita potong barang dan sebagainya, terkena jari, kita rasa sakit. Tapi orang yang ni, dia waktu dia
kelar tangan itu, dia tak rasa sakit, dia rasa puas. Dia rasa, contoh dia geram dekat si A, waktu dia kelar tangan itu dia rasa puas, dia rasa puas, dia rasa puas, dia rasa puas. Jadi kat situ lah dia tak ada rasa kesakitan. Tak, dia tak rasa sakit, dia rasa puas. Berbeza. Sebab itulah antara untuk nak mengelakkan perkara ini semua berlaku, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah Ta'ala. Tambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam musim PKP ini kita dikepung. Dalam fizikal tu kita dikepung, tetapi dalam satu keadaan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Allah nak kita jadi orang baik. Kita banyak-banyak beristighfar, banyak berselawat, banyak baca Al-Quran, banyak membaca hadis-hadis Nabi SAW, banyak mengikuti kelas-kelas online. Yang hari ini Alhamdulillah guru-guru kita semua banyak mengadakan kelas-kelas online. Ada yang berbayar, ada yang percuma. Jangan bagi alasan, saya tak mampu dan sebagainya. Tak mampu pergi yang tak berbayar. Semua ada jalan, ada jalan. Tidak ada istilah jalan mati, tak ada. Semua tu ada jalan. Jadi yang penting jangan tinggal solat. Dan ini saya nak pesan buat diri saya dan semua yang mendengar. Ketiga, mana hari ini orang banyak mengadakan sesi bantuan, memberi bantuan makanan, memberi bantuan barang kering dan sebagainya, memberi bantuan dari segi motivasi, psikologi, things, macam-macam. Yang paling utama setelah itu semua berlaku, pesan pada orang yang kita bantu, pakcik, makcik, atuk, nenek, adik, abang dan sebagainya, mohon doakan kami, jangan tinggalkan solat. Perkataan jangan tinggalkan solat, minta mereka laksanakan solat, itu salah satu dakwah yang kita buat. Hari ini kita terlupa kalam ini. Kalam ini penting. Kalam ini penting untuk menyentuh hati manusia. Pakcik jangan tinggal solat, adik jangan tinggal solat ya, nanti jangan lupa solat, begini macam tu. Jadi kita ajak orang untuk solat. Jadi saya mengajak semua yang mendengar apa yang perkongsian saya pagi ini, untuk kita jangan tinggal solat, dan solatlah mengikut waktunya. Solat ni Allah Ta'ala dah khususkan waktu subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar sampai isyak. Jangan kita solat maghrib waktu solat isyak. Jangan kita solat zuhur waktu solat asar. Jangan kita solat subuh telah habis waktu subuh. Saya tak suka guna istilah subuh gajah dan sebagainya, ibarat macam kita mempermain-mainkan. Jadi tak baik benda tu. Jadi bagi tahulah sahabat-sahabat kita share dekat ruang status WhatsApp kita share, jom solat, jangan tinggal solat. Perkara yang simple. Jangan kita share perkara yang tak ada beri manfaat. Kita suka share benda yang tak beri manfaat. Jadi benda yang tak memberi manfaat, benda itu akan mendatangkan mudarat pada diri kita sendiri, makan diri. Jadi kita share perkara yang bermanfaat. Ajak solat. Macam hari Jumaat ni, jom perbanyakkan selawat, jom adakan sunnah Nabi SAW. Hari ini orang tidak boleh pergi solat Jumaat. Bukan tak boleh sebab tak nak pergi, sebab kapasiti masjid terhad. Dan kemudian bila pula kita boleh pergi, jangan kita lengah-lengahkan. Kalaulah kita ni dalam list 12 orang, dalam list 50 orang, jangan kita pergi pukul 1 mentang nama kita ada, tak baik. Datang awal, belajar datang awal, duduk itikaf. Jangan duduk kat luar isap rokok, duduk dalam masjid beritikaf, duduk selawat, duduk menunggu waktunya nak solat Jumaat. Doakan sahabat-sahabat kita yang lain, dan jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita, kaum muslimin, kaum muslimat seluruhnya. Mudah-mudahan sembuh daripada yang mereka sakit, mudah-mudahan sembuh. Yang menghadapi positif COVID, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan mereka jadi sihat insya-Allah. Yang berperang di ICU, para jururawat dan sebagainya, mereka yang sakit di ICU yang memerlukan kadar oksigen, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan pada mereka, memberikan kekuatan pada seluruh adik keluarga mereka. Yang penting Allah berikan mereka, Allah rezekikan mereka sabar yang kuat, redha dengan ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan. Di situ ada rahsia hikmah di sisi Allah Ta'ala yang kita pun tak tahu. Dan kita kena simpati perkara yang berlaku. Sebab bila kita tengok keadaan di ICU baru kita tahu. Bila kita berpengalaman dalam bidang tu, nanti kita lihat, kita tahu, ya Allah, seksanya mereka, sakit. Cuma mereka tidak boleh berkata dengan kita, mereka sakit. Inilah pengalaman.
sedikit sebanyak saya nak kongsi. Banyak lagi sebenarnya kalau nak kongsi cerita pengalaman di hospital, kemudian bekerja dan sebagainya. Cuma itu nasihat buat diri saya sendiri. Jadi saya berkongsi untuk semua sahabat-sahabat insya-Allah. Jadi banyakkan kita bertakwa pada Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar iman. Banyakkan kita mengikut sunnah Rasulullah, banyak berselawat pada Nabi SAW, dan jangan layan bisikan-bisikan yang tidak baik pada telinga kita. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, dan hukum duduk seorang-seorang ni makruh. Duduk rumah seorang-seorang makruh hukumnya. Jadi jangan duduk rumah seorang-seorang. Cari kawan yang positif. Jangan cari kawan yang negatif, cari kawan yang positif. Positif maksudnya kawan yang boleh nasihat kat kita. Bukan dia kata jomlah nak hilang stres cara macam ni, cara macam ni. Tak. Hilang stres, ambil wudu, solat, zikir pada Allah Ta'ala, banyak selawat pada Nabi SAW. Jadi itulah sedikit sebanyak insya-Allah. Mohon maaf panjang pula video ni sampai 11 minit. Jadi mohon maaf, mohon doa, mohon redha, dan jangan lupa berselawat pada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.